وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Dikasihi yang berbahagia pengurusi, imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita menyambung diskusi asbabun nuzul li Imam Sayuti rahimallahu ta'ala. Masih lagi membicarakan suratul An'am. Dan pada malam ini kita akan menyambung pada ayat 82. Muka surat 259. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Sebab turunnya ayat dari Ubaidillah bin Zuhur bahawa Bakar bin Sawadah menuturkan ada seseorang laki dari kalangan musuh yang telah melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin dan berhasil membunuh satu orang dari mereka. Kemudian ia melakukan penyerangan lagi dan berhasil membunuh seorang lagi. Lalu ia melakukan penyerangannya lagi untuk kesian kalinya, dan lagi-lagi ia berhasil membunuh satu orang muslim. Begitulah seterusnya. Kemudian hari menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, jika aku masuk Islam sementara aku pernah membunuh beberapa kaum muslimin, apakah keislamanku ada manfaatnya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Setelah masuk Islam, ia menunggangi kudanya dan menghentakkan tali kekang kudanya sekuat-kuat. Sekarang ia bertolak menuju rakan-rakannya, masuk ke barisan mereka dan menyerang mereka. Setelah berhasil membunuh beberapa orang, ia pun akhirnya terbunuh. Bakar bin Sawadah menambahkan, para sahabat berpendapat bahawa ayat itu diturunkan kepada lelaki tersebut.
Ayat ini nak menunjukkan dan nak menceritakan kepada kita akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Walaupun pada permulaannya dianggap jahat, buruk, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara-perkara yang menyalahi syariat dan juga kemanusiaan. Tetapi apabila ditakdirkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, maka apabila dia memeluk Islam, dia menjadi lebih baik dan akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikannya itu dengan 1001 balasan. Berdasarkan dengan kisah ini, syahid balasan yang Allah Taala bagi kepada dia, mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW, an-nasu ma'adinu, manusia itu umpama galian, barang yang bernilai. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faqihu aw faquhu. Dipilihnya di zaman jahiliyah kerana kekuatan dia, keberanian dia, kehormatan dia, kesanjungan yang diberikan kepada dia. Dan juga dipilih dia semasa Islam sekiranya dia diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini di antara orang yang fahamnya tentang apa yang dikehendaki kepada dirinya dan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahawa segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah besar yang terkandung di sebaliknya. Dan juga satu pengharapan yang besar yang Allah Nabi berikan kepada mereka. Termasuklah orang-orang yang pernah melakukan maksiat, kederhakaan, keingkaran kepada Allah. Sejauh mana sekalipun, sebanyak mana sekalipun maksiat, kederhakaan, keingkaran yang mereka lakukan, mereka masih lagi ada harapan, peluang untuk mereka bertaubat kembali ke pangkal jalan. Dan apabila mereka bertaubat kembali ke pangkal jalan, segala kemaksiatan yang mereka lakukan semuanya tidak dinilai oleh Allah. Bahkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itulah pula akan diterima dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini nak menceritakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu perkara itu untuk dijadikan iktibar kepada umat yang datang selepasnya, supaya manusia boleh menilai dan melihat kebenaran yang datang daripada Allah dan juga Nabi SAW. Apabila diberikan petunjuk oleh Allah, maka orang-orang itu akan mendapat al-amnu, keamanan, dan juga hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka. Walaupun kita merasa bersalah dan sebagainya, dan kita insaf, adakah orang boleh terima keadaan kita, adakah masyarakat boleh terima kita? Jangan bimbang, lahumul amnu walahum muhtadun. Kita akan merasa aman, kita akan merasa selesa, dan insya-Allah Allah akan bimbing, Allah akan pimpin kita. Seperti mana harapan-harapan yang kita berikan kepada banduan-banduan yang insaf, yang keluar daripada penjara, dan bagaimana dia nak berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan keluarga dia, semua orang akan membuang dia, menolak dia, maki, menghina dia. Lahul amnu, dia lebih merasa tenang dibandingkan dengan dulu. Walaupun masyarakat tak nampak apa kerja dia buat, tapi dia tak tenang sebab dia buat kejahatan, dia buat keburukan, dia buat kemaksiatan. Allah tak bagi hidayah, tak bimbing dia. Tapi bila dia diberikan keinsafan, dia rasa tenang. Walaupun masyarakat dia tak boleh terima dia. Dia boleh semayang, dia boleh mengaji, mari majlis surau. Biasanya dalam filem macam itulah. Masuk penjara, keluar pakai kepiah, pakai baju jubah putih, bawa tasbih,
dah pi surau pi masjid, terima di surau di masjid, itu cerita dalam filem lah tu. Ada masyarakat tak boleh terima, ada masyarakat dia cerita panjang lah. Dia kalau buat cerita drama pula penjara ni dia panjang. Macam ni punya orang, kalau Allah hidayahkan kepada dia, lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kehidupan dia insya-Allah. Ni Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada kita kalau kita melihat ayat ini dalam konteks yang lebih besar dalam kehidupan seorang muslim. Dijelaskan bahawa bagaimana seorang lelaki ini dia sebelum datang kepada Nabi memeluk Islam, dia banyak membunuh orang Islam. Lalu apabila diberikan kesempatan bertemu dengan Nabi SAW, akhirnya dia bertanya kepada Nabi, sekiranya aku masuk Islam, adakah Allahumma salli ala Muhammad, keadaan aku ni jadi macam mana, manfaat ada Islam aku ni, sedangkan aku duk bunuh orang banyak dah. Jadi kata Nabi SAW, ya. Maka dia pun melakukan perkara yang sama sebelum dia Islam, selepas dia Islam, dengan dia terus berperang. Cuma dulunya dia berperang di zaman jahiliah dalam masyarakat Arab musyrikin dengan musuh-musuh Allah Nabi. Pada kali ini dia memerangi, menjadi tentara Nabi SAW, tentara orang Islam. Nah, akhirnya dia disyahidkan oleh Allah. Sama kisahnya seperti Khalid ibn Walid, Ikrimah bin Abu Jahal. Ini di antara panglima tentara Arab Quraisy yang sangat terkenal sebelum Islam dan selepas Islam. Apabila mereka ni, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum Islam terkenal dengan panglima perang, masuk Islam mereka juga sebagai panglima Islam. Jadi mereka teruskan bidang tugas mereka, keupayaan mereka, kemahiran mereka untuk agamanya. Bermakna setiap perkara yang kita lakukan bila kita masuk Islam, kita buatlah perkara tersebut, teruskan perkara yang baik yang kita buat. Sebagai contoh, kita ni sebelum Islam kita pandai buat alat-alat teknologi untuk memberi manfaat pada orang dengan aplikasi-aplikasi yang canggih dan sebagainya. Apabila Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita Muslim, kita guna kepakaran kita yang ada tersebut, kita buat teknologi-teknologi yang membawa orang mudah untuk dalam soal ibadat, mudah untuk kenal Tuhan dan sebagainya. Yang boleh aplikasi handphone, buat dalam Play Store. Macam mana ada satu Allahumma salli ala Muhammad application yang boleh memudahkan orang tahu waktu solat, masuknya waktu solat, arah kiblat, mananya masjid, surau dan sebagainya. Kan ada Allahumma salli ala aplikasi-aplikasi yang macam tu. Jadi kemahiran diri yang ada sebelum Islam, yang Allah Ta'ala bagikan tersebut, apabila selepas Islam kita buat dengan lebih baik. Dan itulah kebanyakan yang berlaku kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apabila mereka masuk Islam, mereka guna kepakaran yang mereka ada, mereka jadi lebih baik daripada perkara tersebut. Begitu jugalah kalau kita melihat orang-orang yang diberikan kesadaran insaf, yang dahulunya degil, ingkar, derhaka, jahat pada Allah, pada manusia. Allah Ta'ala beri keinsafan, kesedaran kepada dia bertaubat. Dia kadang-kadang lebih baik daripada kita ni kadang-kadang. Dari sudut pakaian dia, penampilan dia, budaya, akhlak dia, sikap dia, percakapan dia, pergaulan dia, kadang-kadang lebih baik daripada kita. Ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang melihat ni, jangan kita duk negatif pada dia. Berlaku dah tu, baru tahu 2-3 hari ada. Kita nak ambil motivate daripada dia. Dia dah tobat, nampak macam ni, tapi masjid tak tinggal. Aku ni duk main masjid kadang-kadang pun duk kalik lagi. Kita kena tukar tu. Biar ada positive thinking dalam pemikiran kita. Jangan duk sakit hati ingat ke orang nak berubah ni dan sebagainya. Di Kertih ni insya-Allah tak ada ni belah lain. Nak khabar, begitulah keadaan kita. Dia adalah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebahagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan sikap perihal tindak tanduk orang-orang Yahudi yang memperolok-olokkan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka dan turunkan kepada Nabi SAW. Ini adalah kesinambungan kepada sikap-sikap jelek dan keji orang-orang Yahudi terhadap dakwah seruan dan Al-Quran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita melihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermula dari surah Al-Baqarah sampai suratul An'am, tidak pernah berhenti. Dalam part-part yang tertentu ada sahaja yang Allah Subhanahu wa taala cerita akan sikap-sikap buruk, perangai-perangai jelek orang-orang Yahudi, secara khususnya orang-orang Nasrani dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala secara umumnya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang apa yang ada pada diri mereka itu sedang dan akan serta bakal diwarisi oleh sekutu-sekutu mereka, musuh-musuh Allah dan Rasul hingga ke akhir kiamat. Yang mereka itu akan senantiasa mencari jalan cara wasilah untuk menghalangi Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana mereka boleh menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dengan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Sedangkan berapa banyak kitab samawiyah yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, suhuf para anbiya yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Berapa banyak dah peringatan demi peringatan, pengajaran demi pengajaran, iktibar demi iktibar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apabila datangnya Nabi, sekali lagi Nabi menyampaikan perkara yang sama, bahkan saling melengkapi di antara satu sama lain, mereka terus menafikan perkara tersebut. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, thumma dharuhum fi qawdihim yal'abun, biarlah mereka Allahumma salli ala nama bermain-main, berputar belit, beralasan, pusing sana sini dengan hujah-hujah mereka. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak akan berkesudahan kalau kita berhadapan dengan golongan-golongan ini. Sebab turunnya ayat, Sa'id bin Jubair berkata, Malik bin As'if adalah seorang lelaki Yahudi yang selalu memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, aku menyumpahmu demi Zat yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa, apakah engkau menemukan di dalam kitab Taurat bahwasanya Allah membenci pendeta yang berbadan gemuk? Kerana Malik bin As-Saif adalah pendeta Yahudi yang berbadan gemuk. Akhirnya ia naik pitam, lalu ia berkata, Allah sama sekali tidak pernah menurunkan sesuatu ayat pun kepada manusia. Mendengar jawapan itu, rakan-rakan segera menegur, celaka engkau,
apakah dia juga tidak menurunkan satu kitab kepada Musa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, seorang Yahudi pernah menyatakan, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan sesuatu pun dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Jadi seseorang lelaki, dia apabila ditanyakan kepada dia tentang sesuatu perkara, maka sepatutnya dia hanya menafikan perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada dia nak kena sebut. Itu Allah maksudnya. Tetapi Malik bin As-Saif ini dia menjawab, bukan sekadar tidak diturunkan ayat berkaitan dengan pendeta yang berbadan gemuk, tetapi tidak ada pun Allah SWT Muhammad sesuatu ayat pun yang diturunkan Allah kepada manusia. Ni power sangatlah tuan-tuan, teruk sangatlah yang ni dah. Ada keadaan manusia yang melampau-lampau di dalam meletakkan sesuatu sandaran kepada Allah dan juga Rasul. Di antara sikap yang melampau ni tuan-tuan, yang pertama sekali, dia meletakkan sesuatu perkara yang ada di dalam Al-Quran tetapi secara berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh berzikir dalam keadaan duduk, qu'ud, qiyaman wa qu'uda, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Bermakna ketika mana kita berdiri, kita boleh berzikir dan sebagainya, ada sebut dalam Al-Quran. Tapi mari generasi mutaakhirin yang terkemudian ni, dia berlebih-lebih sehingga menjadikan dia zikir dalam tarian, melompat-lompat, sampai berpusing-pusing dan sebagainya. Dan ya Allah salli ala sayyidina Muhammad, benda-benda yang macam ni tuan-tuan, jangan menokok tambah. Ada dalam Al-Quran tapi kita melampau-lampau. Akhirnya kita sandarkan kepada Al-Quran dan hujjah qiyaman wa qu'uda. Kan ada ayat Al-Quran sebut boleh berdiri. Jadi Allah SWT dia pun jadikan dalil dan bukti. Mohon maaf lah tuan-tuan kalau ada yang terasa, sampai kita menjadikan dia sebagai satu kesenian, sehingga kita menjadikan dia sebagai satu kebudayaan, dengan pakaian dia, dengan songkok dia dan sebagainya. Bagi kita tak apa nak kenal mana kita, wallahu alam. Yang lain wallahu alam. Begitu juga sifat manusia yang kedua yang melampaui dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi. Contoh-contoh yang simple, benda yang tak ada di dalam Al-Quran, dia kata ada. Inilah kata Allah, inilah firman Allah, inilah sabda Nabi SAW. Ayat Al-Quran tu banyaklah, hadis Nabi SAW lagilah banyak. Menyatakan bahawa Nabi sebut, menyatakan hadis Nabi. Kalau kita ditanya betul ke ni? Betul kot. Dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah. Apatah lagi kalau kita baca mesej-mesej yang berantai yang sampai pada kita. Telah bersabda Nabi SAW, barang siapa seorang wanita yang menuangi air kepada suaminya dalam keadaan suaminya penat, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepadanya syurga Allah. Ada nampak satu sudut baiklah tu, baik. Tapi ada hadis dan soal begitu. Dah. Nabi konteks umum, isteri yang salihah, yang jaga kehormatan diri, yang jaga dirinya sendiri, yang taat pada Allah, Allah bagi syurga pada dia. Bukan spesifik minum air, tuang air saja boleh dapat syurga Allah.
Tapi kita spesifikkan benda tersebut, akhirnya kita kata hadis Nabi SAW. Sedangkan Nabi buat umum, orang perempuan yang duduk di rumah, jaga kehormatan diri dia, kemudian dia Allah SWT beribadah kepada Allah dengan puasanya, dengan salatnya, dan dia menjaga suami dia dengan baik. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang di luar kehormatan dirinya. Falahal jannah, maka syurga Allah lah baliknya. Alhamdulillah. Dia buat apa pun untuk nak dapatkan benda-benda tadi itu, syurga Allah. Kalau memang sekadar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuang air boleh dapat syurga Allah, tak ada lah orang perempuan masuk neraka Allah, kan? Bukan nak kahwin belaka, kemudian tuang air Allah kat suami dia, masuk syurga belaka. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kalau sekadar kita nak buat contoh boleh. Di antara kebaikan isteri, melayani suami dia, menuang air pada suami dia, teman suami dia makan, masak pada isteri suami dia, layan suami dia dengan baik. Itu semua dalam Allahumma salli aspek-aspek melayani suami, maka syurga bagi dia. Tak apalah, kenalah itu syarahan dia, penjelasan dia. Tapi bukan sebut kata perbuatan sebut, gitulah caranya. Samalah juga barang siapa yang membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mesej ini dan disampaikan kepada 10 orang, maka dia akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli mari mana semua benda begitu. Ni sebahagian daripada masyarakat kita. Kita duk anggap benda tu baik, kita duk anggap benda tu elok, tapi sandaran dia tak ada, dalil dia tak ada, rujukan dia tak ada. Akhirnya bukan kebaikan yang datang, keburukan yang datang kepada kita kerana masyarakat mendirikan ibadah mereka bukan di atas dalil yang sebenar. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang dalil orang awam ini adalah perbuatan mazhab mereka, perbuatan guru-guru mereka. Jadi guru-guru yang baik itulah panduan dia, bukan semata-mata risalah, bukan semata-mata mesej dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada manusia ini yang melampau-lampau, dan ada sebahagian manusia yang mereka mengambil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kepada mana yang mengikut kehendak dia. Ikut kehendak dia, dia ambil. Bukan kehendak dia, dia tolak. Ini juga dikategori di antara orang yang melampau dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dari solat, zakat, haji, umrah ambil. Ada dalil-dalil dia, pegang, buat, laksana. Soal politik, dari soal hukum hakam, dari soal muamalat ekonomi, tak mau. Ni di antara orang yang melampau dalam Al-Quran. Begitulah di antara beberapa sikap jelek orang-orang Yahudi. Ayat 93, wa man azlaw mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam keadaan kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini sikap yang kita ceritakan tadi, yang ada pada sebahagian orang yang melampau terhadap ayat-ayat Allah, iaitu menyandarkan
kepada Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tak turunkan dan tak wahyukan. Tapi mengatakan inilah firman Allah, inilah Allah kata, inilah Allah sebut, sedangkan Allah tak sebut benda gitu, Allah tak wahyukan perkara tersebut. Jadi balasan yang Allah Taala bagi kepada mereka, iaitulah Allah SWT akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, dan mereka akan diseksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat dahsyat. Kerana apa mereka bersikap sedemikian? Allah menjelaskan pada akhir ayat ini, "Allahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Iaitulah kerana mereka sombong kepada diri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri mereka sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong ni memang cakap besar. Orang sombong ni memang begitu perangai dia. Contohlah wakil kepada seseorang yang berjawatan. Nak bagi orang dengar cakap dia, ni wabi suruh aku ni. Contoh. Wabi tak pernah arham pun. Tapi dah dia terapak sikit dengan wabi, orang nampak pilih-pilih macam PA wabi. Jadi dia buat arahan pilih-pilih, orang tak mana ikut, dia sandarkan. Nak bagi yakin. Dan itulah di cerita-cerita ni Allah yang kata. Orang percaya. Ini sifat sombong ni lah tuan-tuan yang memadamkan kebenaran. Sifat sombong inilah yang memecahkan Allah SWT persaudaraan dan sebagainya. Maka jaga-jaga. Jaga-jaga apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita, maka kita jangan sampai tahap menyombongkan diri, kerana kebenaran akan padam apabila sombong menguasai diri kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut ghamaratil maut. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dan Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudahkan Nabi ketika mana berada dalam keadaan sakaratul maut wa ghamaratul maut. Dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan yang mendalam. Apa beza di antara sakaratul maut dengan ghamaratul maut? Sebahagian menyatakan bahawa sama aja, iaitu ambang kematian. Yang ketika mana ruh keluar daripada jasad seseorang di ghargharah ni, itu dinamakan sakaratul maut ataupun ghamaratul maut. Tapi kalau kita masuk melihat kepada perbincangan dalam dunia ulama-ulama hakikat ni, ulama-ulama tasawuf ni, ada beza sakarat dengan ghamarat. Sakarat perang, ghamarat kemuncak. Kalau ruh tersebut keluar daripada kaki, itu sakarat, dia berjalan perlahan-lahan daripada kaki ke lutut, paha, pinggang, dada sampai ke ghargharah, itu dinamakan ghamarat. Dah. Jadi Allah SWT Muhammad ghamarat kemuncak kepada kesakitan keluarnya ruh daripada jasad. Jadi Allah SWT Muhammad yang biasa kita dengar sakaratul maut. Tapi Allah sebut dalam ayat ini, dan juga Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi minta berdoa supaya Allah memudahkan sakarat dan ghamarat kepada Nabi SAW. Jadi apabila Nabi sebut dua kalimah tersebut, maka ulama mengatakan mesti ada perbezaan di antara keduanya. Walaupun pada hakikatnya dia adalah satu penderitaan, satu kesakitan, situasi bagaimana seseorang itu sedang menghadapi saat-saat kematian, ruh keluar daripada jasad. Jadi kita kalau bagi orang awam ni, sakaratul maut baik, ghamaratul maut baik, nafsu syai', benda sama.
Tapi kalau kita ada ilmu, ada sedikit pemahaman, ada sedikit perbezaannya di situ. Ala kulli halnya, apabila Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita sakarat sebaik, ghamarat sebaik, doa supaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak cabut, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak akan kurang, tak akan lebih. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, walaupun kita lari daripadanya, tidak. Itu hak Allah. Tapi apabila kita berhadapan dengan dia, kita duduk dalam situasi tersebut, boleh menjadi keupayaan kita pada masa tersebut minta Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Minta Allah Subhanahu wa taala ringankan. Situasi itu berlaku kepada kita ketika mana kita menghadapinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Habibullah, Nabiullah, Rasulullah, ketika menghadapi saat ini pun tidak sampai hati dilihat oleh Aisyah. Berpeluh muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya keadaan itu. Apatah lagi kita ini yang belum ada lagi jaminan sebagai Habibullah, sebagai orang yang dekat dengan Allah, bagaimana keadaan diri kita. Tapi bagaimana sayangnya Nabi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kepada kita, kalaulah kita sedang menghadapi saat dan ketika itu, maka kita hadapilah dengan keadaan yang dipermudahkan, diringankan oleh Allah. Ustaz dah dalam keadaan macam tu ustaz, dan lagi nak baca doa ni ustaz, nak mengucap pun belum tentu boleh sebut. Amalkan daripada sekarang. Buat amalan-amalan yang Allah Ta'ala mudahkan keluar ruh kita. Macam mana orang perempuan nak salin, berapa ribu satu amalan yang diberikan. Air selusuh lah, gelek buah kelapa lah, gelek buah durian kat perut lah, apa semua tu nak bagi mudah salin punya pasal. Sama juga dengan sakaratul maut yang Nabi ajar, doa supaya Allah ringankan. Jadi Allah SWT kita buat amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang mudahkan kita menghadapi saat kematian, bekalan untuk kita, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kita minta juga pada Allah supaya Allah Azza wa Jalla meringankan bebanan ketika mana kita sedang menghadapi sakaratul maut. Sebab turunnya ayat, tak baca lagi sebab turunnya ayat dok rasa macam selesai dah ayat ni. Ikrimah menyatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengandang-andangkan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan satu pun kepadanya, turun berkenaan dengan Musailamatul Kazzab. Allah wahyukan kepada aku dilantik menjadi nabi, sedangkan tak ada pun. Sedangkan ayat dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, turun berkenaan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sar. Dia adalah sekretaris, kita kata SU lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menulis kalimah Azizun Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Akan tetapi justru ia menulis Ghafurun Rahim. Dah hak turun para nabi Azizun Hakim, tapi dia nak tulis Ghafurur Rahim, yang berarti maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika ia membaca ulang apa yang ia tulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur kekeliruan tersebut. Ingat-ingat dia salah. Justru Nabi menegur, bukankah maksudnya juga lalu dia pun membalas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah maksudnya juga sama ya Rasulullah, Ghafur Rahim dengan Azizun Hakim. Kemudian ia murtad daripada Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini disebut dalam tafsir At-Tabari, bagaimana ada
di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar murtad daripada Islam. Ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup. Bahkan orang yang hampir dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah bersifat wahyu, bukan kita kehendak kita, bukan atas penilaian kita, bukan atas syok diri kita, bukan atas kita ni pun boleh juga pun sama lebih kurang lah. Tak, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sendiri yang dikeluarkan Allah daripada Islam. Wa'iyadzubillah. Dan Sudi juga meriwayatkan kisah yang serupa dengan tambahan Abdullah bin Sa'ad bin Sahr berkata, jika Muhammad diberi wahyu, sejatinya aku pun mendapatkan wahyu. Dah dia seperti Nabi. Jika Nabi dapat wahyu, dia bakal dapat DPA Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau Nabi dapat projek, aku bakal dapat sama, aku PA dia. Nabi kata itulah. Kata-kata apa saya tak ada kata apa. Bagi nampak zaman politik lah ni, projek banyak kan. Buat contoh itu dia mudah sikit faham. Baik, minta maaf banyak, tarik balik insya-Allah. Dan jika Allah menurunkan wahyu kepadanya, maka aku pun mampu menciptakan wahyu seperti mana apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Ni sangat bahaya tuan-tuan. Orang yang dekat dengan figur-figur masyarakat ni, Allah ajar dalam ayat ni, Allah ajarlah sebab turunnya ayat ni tuan-tuan sangat bahaya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan baik buruknya seseorang pemimpin terletak kepada menteri dia, terletak kepada wazir dia, orang yang dekat dengan dia. Sekiranya orang yang dekat dengan dia tu menolong kepada kebaikan, dia akan jadi baik. Sekiranya orang yang dekat dengan dia tu menegur segala keburukan, kesalahan, kesilapan, kelemahan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dia akan jadi baik. Sebaliknya kalau dia rapat dengan seseorang figur tersebut, mana hak yang dia buat kebaikan dia sokong, hak mana buat kejahatan dia diam, celakalah pemimpin tersebut. Ataupun dia menokok tambah apa yang bukan daripada pemimpin tersebut. Tapi pemimpin tersebut nak jaga, ni orang kanan dia, takut terasa kalau dia keluar nanti tak nak kerja dengan dia, pun ikut cakap kawan ni, yang mengakibatkan masyarakat sekeliling akan benci kepada pemimpin ni, bukan kepada PA ni. Ni ujian Allah Ta'ala bagi, ingat. Kadang-kadang pemimpin itu baik, orang yang berada di sekeliling dia. Kadang pemimpin itu jahat, orang yang berada di sekeliling dia. Sebab itulah apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia naik menjadi khalifah, dia lantik 10 orang ahlul aqd, ahlul halli wal aqdi, majlis syura dia yang disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, orang yang betul-betul layak dari sudut ketokohan, dari sudut keilmuan, dari sudut akhlak, dari sudut etika kehidupan. Hak duk di belakang dia, hak duk mengiringi dia. Dia buat apa-apa baik, sokong. Dia buat apa yang buruk, kelemahan dia tegur. Sebab itulah bagaimana Umar Al-Khattab hebat dalam kekuasaannya. Ini nak cerita contoh bagaimana fungsi orang yang berada di sekeliling dia. Jawatan yang kecil, sikitlah orang dia. Jawatan yang banyak, banyaklah sikit orang yang berada di sekeliling dia. Lagi besar, banyaklah sekeliling dia. Menteri besar 7 PA, Perdana Menteri lebih lagi. Macam mana keadaan PA dia? Diuslahkan ataupun tidak, solatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, integritinya bagaimana dan sebagainya. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada seseorang figur ataupun qiyadah pemimpin dalam masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Kita doalah kepada Allah, kepada pemimpin-pemimpin yang baik, supaya orang yang berada di sekelilingnya juga adalah orang-orang yang baik insya-Allah.
Sebaliknya dengan cerita yang kita ambil pada malam ini yang berlaku kepada Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad, bagaimana dia melebih-lebih daripada Nabi SAW. Jika Muhammad menyatakan sami'an alima, Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka aku akan membuat tandingan aliman hakima. Oh, dia pula kok tambah lebih-lebih daripada apa yang sampai kepada Nabi SAW. Surah Al-An'am ayat 94, yang baik daripada Allah ialah Maha terkasar bahasa kalau Maha Esa sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah meridai kita. Mudah apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri sendiri dan kita semua, dan segala contoh-contoh analogi-analogi, tamsilan-tamsilan yang agak sedikit pada malam ni, mohon maaf banyak-banyak kepada yang terasa. Sekiranya terlanjur, maaf sekali lagi. Sekiranya bermanfaat, ambillah sebagai peringatan untuk kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.